Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang dihormati sekalian. Dalam motivasi pagi ini saya akan bercakap bagaimana untuk nak menjawab tuduhan terhadap orang yang menuduh kita, dan apakah perasaan yang ada pada kita apabila orang menuduh kita macam-macam, khususnya kalau anda menjadi seorang yang terlibat dalam politik, dan pasti ada musuh, pasti orang nuduh macam-macam. Tapi saya tidak terlibat dalam politik, tapi terlibat dalam kewartawanan, dan dituduh oleh orang macam-macam juga. Ada yang menuduh saya sebagai anti hadis kerana saya ada membela Pak Kasim Ahmad dalam tulisan saya, dan saya menganggap Pak Kasim Ahmad bukan anti hadis kerana saya kenal dia, bercakap dengan dia, berbincang dengan Pak Kasim Ahmad berkali-kali. Dulu waktu saya di Malaysia itu, dulu lebih kurang 3 bulan sekali kami ada perjumpaan bukan saya dengan dia saja, dengan orang ramai dalam majlis. Lebih kurang banyak tahun lah begitu, 3 kali. Saya baca juga buku dia, hampir semua buku Pak Kasim Ahmad. Dan jadi saya buat keputusan, kesimpulan bahawa Kasim Ahmad bukan anti hadis, hanya mana kritik hadis. Dan kritik hadis berlambak orang mengkritik hadis. Itu. Dan Pusat Islam sendiri waktu Datuk Syahrir kalau tak silap jadi KP, jadi ketua pengarah, pun menganggap Pak Kasim Ahmad bukan anti hadis. Jadi sama dengan saya pandangannya. Itu satu. Jadi ya, mereka menuduh saya anti hadis kerana Pak Kasim. Dan ada pula yang menganggap saya sebagai Wahabi. Bodohlah. Mana tak masuk akal. Kerana apa? Mereka anggap saya Wahabi kerana mereka berkata As-Sora tidak bermazhab. Dan As-Sora pernah membela Dr. Ismail Lutfi Capakia daripada Universiti Fatani. Jadi saya dituduh begitu dengan mudah. Saya ni Wahabi pula. Tidak bermazhab. Dan membela Dr. Ismail Lutfi. Jadi saya dituduh macam tu. Ya, jadi hari ini saya nak jawab soalan bagi mereka yang kata saya ini sesat. Dan anda, kalau anda berhadapan dengan begini, macam mana anda nak menjawab? Ya, kita pasti tenang, kita pasti percaya kepada diri kita sendiri, sebab tidak ada dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis pun begitu. Kita kena percaya kepada diri sendiri. Kita sebagai orang Islam, jangan kisah dengan orang yang nak menuduh kita, sebab tidak siapa pun dapat melihat dalam diri kita. Dalam perut kita tak ada. Tuhan, saya dah ceritakan banyak kali kan, memberitahu Nabi bahawa suruh Nabi hanya mengambil perhatian kepada soal luaran seorang. Jangan melihat, jangan menghukum dari dalam. Dari dalam itu adalah kerja Tuhan. Malah Nabi sendiri pun begitu juga dengan sahabat yang tidak percaya kepada orang yang berpaling tadah dengan orang Islam, menganggap mereka orang munafik. Nabi juga melarang kita, melarang sahabat bahawa orang yang berpaling tadah adalah orang dia mengaku Islam, dia mengucap kalimat syahadat, mana dia orang Muslim. Afala syaqaqta an qalbihi, yang bermaksud apakah, Nabi tanya, apakah kamu telah bedah hatinya untuk mengetahui apakah ia munafik atau tidak munafik? Dengan itu saudara-saudari semua tahu diri sendiri. Jangan duk percaya orang lain kata kamu Wahabi, kamu anti hadis, kamu sesat, kamu keluar daripada Islam, kamu kafir, kamu apapun. Tapi kalau kamu itu suci, bersih, jangan herau. Begitu juga saya ada pun orang hukum saya macam-macam.
Jadi kita kena percaya kepada diri sendiri. Dan soal orang yang menuduh kita, saya sendiri sebagai contoh dalam video ini, mereka kata saya sesat. Saya sesat. Saya senyap saja. Tapi kita tahu diri kita sendiri. Saya dalam hal-hal agama, seperti saya selalu memberitahu kepada anda sekalian, bukan pandangan saya, bukan fatwa saya, bukan hukum saya, tapi saya membawa hukum ulama, bermacam-macam aliran pikiran dari pelbagai mazhab. Saya bawa, dan saya sebagai seorang yang budak pondok, belajar daripada sekolah pondok sampai ke luar negara, belajar di banyak negara, beberapa negara Arab, sampai kepada peringkat BA dan MA, mengajar di negara Arab, mengajar pendidikan Islam di negara Arab. Jadi saya tahu untuk nak mencari di mana tempat untuk nak mencari ilmu yang seperti saya sebut tadi, yang luas, bukan yang sempit, yang luas, bukan yang sempit. Kalau Al-Quran saya boleh ceritakan mengikut kaedah yang diceritakan ulama. Semua Al-Quran, kitab-kitab tafsir semua saya boleh merujuk. Boleh mengetahui bahawa ayat Quran ini qat'iyatus subut atau dalalah yang mu'tamad. Dan ayat ini tidak mu'tamad. Ayat ini ada sebabun nuzulnya begitu. Sebab diturunkan ayat begitu, begini. Pandangan ulama kata begitu. Pandangan sahabat kata begini. Saya boleh kaji sendiri. Walaupun saya tidak mengaku sebagai orang ulama, tidak mengaku sebagai orang ustaz, saya boleh merujuk semua itu. Semua tafsir-tafsir yang ada pada saya. Saya boleh merujuk perkara itu dengan senang, tidak susah untuk nak buat perkara itu. Sebab itu saya boleh kutip pandangan Tabari, pandangan orang itu, pandangan semua ini saya boleh, Ibnu Katsir atau siapa saja saya boleh merujuk dan kumpul pandangan mereka bagi kepada anda mengenai Al-Quran. Itu yang saya buat. Jadi mereka nak anggap saya sesat, terserah kepada mereka. Tapi ini adalah metodologi yang saya buat. Ini adalah manhaji yang saya buat dengan Al-Quran. Saya tak keliru tentang Al-Quran. Tahu ayat Quran ini, ayat Quran yang mu'tamad, dan ada ayat yang Quran yang umum. Boleh tahu semua tentang perkara itu. Jadi saya tidak kisah orang nak kata saya sesat, tak sesat. Jadi macam mana tidak masalah. Hadis pun begitu. Semua kutub hadis, Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, semua saya boleh merujuk dengan mudah sahaja. Huraian-huraian tentang hadis, tentang urut hadis, tentang datangnya hadis gini. Saya pun boleh tahu, boleh mengkaji dengan secara senang sahaja pada waktu ini. Tidak seperti masa lalu, waktu saya mula-mula terjun dalam penulisan, saya berhadapan dengan masalah. Kenapa? Kena buka kitab satu persatu untuk mencari hadis semua itu. Dalam Bukhari, dalam Muslim, ada ayat-ayat yang saya tak faham, nas-nas yang saya faham, saya kena buka komus Munjid, komus macam-macam. Tapi sekarang semuanya berada dalam komputer, berada dalam handphone. Boleh mencari semua hadis dalam satu tajuk. Dalam satu tajuk kita boleh mencari semua hadis, boleh mencari rawinya, semua ada. Penilaian hadis itu sahih, hasan, dhaif, maudhu', semua ada. Tidak jadi masalah bagi saya. Bagi saya, sebab saya boleh faham bahasa Arab. Tidak perlulah bergantung kepada kamus-kamus, kepada apa saja, tidak perlu, boleh faham yang asas. Kalau nak mendalam lagi, saya akan pergi ke kutubul lughat, mana kitab-kitab bahasa untuk nak mengkaji tentang ayat, tentang maksud ayat, tentang maksud perkataan ayat, maksud perkataan hadis. Jadi saya dengan itu saya tidak kisah. Orang nak kata macam saya, Wahabi, anti hadis, ataupun sesat, kafir atau macam itu penilaian mereka. Tapi saya tidak begitu. Begitu juga kitab fiqh. Semua ummahatul kutub Islamiyah secara keseluruhannya ada dalam tangan saya. Kalau anda mau tanya saya bukanlah alim, bukan seorang ulama, bukan seorang ustaz. Tapi kalau anda tak cukup dengan penjelasan yang saya hurai dengan nas, dengan apa segala ini, anda boleh tanya saya sekarang. Ya, saya boleh merujuk dan boleh memberitahu anda satu persatu kemuskilan yang ada. Ilmu sekarang ini, kalau orang kata ilmu itu berada dalam dada, saya kata tidak. Ilmu itu berada dalam fahaman anda.
Dan ilmu itu, ilmu agama, ilmu apa-apa ada dalam fahaman anda. Tapi untuk nak merujuk kepada teks, kepada nas, kamu boleh buka buku depan mereka sekarang ini. Ini boleh kita lakukan. Itu cara saya. Jadi saya tidak kisah. Tidak jadi masalah apa-apa. Sebab apa? Ini bukan kita nak, kan orang marah kata Astora ni sombong lah. Dia gitu gini. Saya kata, apa saya sombong? Saya tidak mengaku diri sebagai ulama, tidak mengaku diri sebagai ustaz, tak nak semua label-label, tidak nak nama-nama semua ini. Namun begitu kita ada kemampuan. Saya ada kemampuan untuk nak mengkaji, bukan masuk bakul angkat sendiri, tapi ini realiti, ini fakta yang saya berhadapan sendiri. Begitu juga saudara dan saudari semua, benda perkara yang anda faham, anda reti, ada pengalaman, ada pengetahuan tentangnya, orang tuduh anda macam mana pun tak usah herau lah, buat saja ke depan. Jadikan tuduhan, kritikan, caci maki ini sebagai pengalaman, sebagai perkara baik. Sebab apa? Manusia ini tidak mungkin duduk dengan satu perkara, satu hal saja. Pasti ada macam-macam pandangan, macam-macam yang mungkin setuju, yang mungkin tidak setuju. Dan ini membawa kepada kebaikan kita semua. Sebab kita akan lebih tahu bahawa ada yang lebih baik, yang lebih sempurna dalam ilmu, dalam pemikiran kita. Ya, dengan itu anda boleh mengambil contoh ini. Iaitu tentang perkara yang anda faham, yang anda reti, lebih reti tentang perkara ini. Percayalah, percaya kepada diri anda, percaya bahawa pengetahuan yang ada pada anda, ilmu yang ada pada anda, itu adalah terbaik dalam bidang yang ada mahir, dalam bidang anda yang faham betul-betul. Tak usah keliru, tak usah runsing, dan tak usah takut dengan serangan orang. Begitulah saudara saya melakukannya. Jadi itulah sekap ini sajalah motivasi pada pagi ini. Dan minta maaf, saya terpaksa ubah waktu daripada jam 8 kepada 7.30. Sebab pukul 8 saya ada kerja lain untuk nak melakukan. Terima kasih Kak Mundun. Sekian, wassalam.